Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam ceria semua. Okey, hari ini saya nak berkongsi sedikit tentang cara-cara kita nak menangani kehidupan dalam Perintah Kawalan Pergerakan MCO. Okey. Kita ada lagi 14 hari untuk hadap duduk di rumah sahaja, ya. Dan saya percaya ada di antara kita yang dah terasa rimasnya, terasa stresnya, kalau ibu bapa terpaksa hadap anak-anaknya 24 jam, masak, makan, lapar lagi, masak lagi, makan lagi, kemas rumah, kemas dapur. Jadi macam apa, tak ada henti. So ada yang dah rasa fahangnya, kalau selalunya at least 5 hari dalam seminggu anak-anak pergi ke sekolah half of the day. So ialah ada perubahan. Pergerakan, kita bincang pasal pergerakan yang terbatas itu sendiri. Okey, apa kita nak buat? Pergerakan memang terbatas. Kita perlu akur dengan perintah kerajaan untuk kebaikan kita bersama. Ini je caranya untuk kita flatten the curve untuk COVID-19 ni. Saya percaya semua orang, termasuk anda pun nak bebas daripada belenggu wabak ini dan balik ke kehidupan seharian yang normal seperti biasa. Jadi oleh kerana itu kita terpaksa akur. Jadi dalam pergerakan terbatas ini, sebagai manusia, fitrah manusia ialah kebebasan. Okey, sebagai manusia, baik daripada baby ke toddler, budak kecil, kanak-kanak, remaja, walaupun orang dewasa seperti kita sendiri, fitrah mereka nak bergerak bebas. Okey. So dalam rumah kita ada the four walls, ya. Yeah? So paling-paling kita ada porch. Jadi kita semua resah. It's only natural to feel uncomfortable, gusar dan sebagainya, sebab kita tak boleh keluar. Jadi apa yang kita perlu buat pertama sekali ialah kita terima keadaan ini. Okey, fikiran kita, hati kita perlu terima kenyataan ini bahawa kita sampai 14 bulan April, insya-Allah kita semua akan menghadapi kawalan pergerakan ini. Maknanya kita hanya ada rumah kita untuk kita bergerak bebas. So ini adalah luar kawalan kita. Okey, so kita terima dulu keadaannya tu. Bila hati dan pemikiran kita terima, kita akan jadi lebih relax. Tapi jika kita menolak, kenapa saya nak keluar juga, kenapa ada rules macam ni, kita mula mempersoalkan, di situ bila kita akan mula menghadapi masalah kendiri, masalah dalaman, jiwa, emosi, semua satu persatu akan collapse. Alright, so that is why it's very important for us to accept takdir ni. Accept the fate. Alright, pertama sekali. Alright, lepas tu adalah lebih senang jika kita, nombor 2, kita fokus kepada apa yang di dalam kawalan kita. Pergerakan terbatas bukan dalam kawalan kita. So kita fokus kepada apa yang ada dalam kawalan kita. Apa yang kita boleh buat dalam rumah ni, apa yang kita boleh fikir dalam minda kita, perasaan, emosi dalam hati kita, itu adalah kawalan kita. Alright, kita boleh kawal. Now, bila saya cakap macam ni, bagaimana anda rasa? Kebanyakannya akan merasa lebih tenang. Sebab kita ingat tadi, fitrah manusia ialah mahu bebas. Jadi sekarang saya nyatakan kepada anda, anda bebas. Anda bebas untuk berfikir, berimajinasi, bertindak dalam kerangka MCO, maknanya dalam rumah.
Jadi, terpulang pada anda, apa yang anda nak buat. Okay, banyak sebenarnya benda yang anda boleh fikirkan buat. Tapi bila kita frust, bila kita tidak menerima kenyataan ini, itu yang jadi kita asyik bangun, tidur, makan, masak, makan, tidur, lepas tu bangun, makan lagi. Lepas tu mula kita rasa bosan dan boring sebab kita sendiri tidak kawal benda tu. Padahal kita ada 100% kuasa untuk kawal apa yang anda nak buat sehari-hari. Sebab tu dalam video sebelum ni, saya galakkan parents buat jadual, buat jadual aktiviti untuk anak-anak. Dan kita adults, untuk diri kita pun kita kena buat jadual ataupun things that we need to get done on a daily basis. Supaya kita pun tak tersasar. But it's okay, jangan stres sangat. Kalau kita senaraikan 7 pada hari ini, mungkin kita dah tahu, kita hanya boleh capai 3 ataupun 4. So, maybe on a daily basis, kita hanya setkan 4 atau 5 benda yang kita nak capai. Lepas tu kita boleh buat refleksi on it. Okay. Kita selalu cakap pasal isolation kan. Dengan MCO ni kita are being isolated from the outside world. Actually, kita bukanlah 100% isolation. Kecuali kepada mereka yang hidup bersendirian, tiada keluarga dan sebagainya. Itu pun sebenarnya kita bukan totally isolation. Sebab kita bukan di zaman dahulu. Kita dalam era digital, kita dalam era komputer, internet, semua tu. Jadi we are still connected dengan media komunikasi yang ada. Jadi kalau anda seorang yang saya faham sebagai manusia kita juga adalah orang yang social. Cuma ada di antara kita yang lebih introvert dan ada antara kita yang lebih extrovert. Introvert tu dia memang suka bersendirian. Dia kurang bercakap dengan manusia, kurang selesa kadang-kadang berada dalam kalangan manusia. Tapi orang yang extrovert, manusia yang extrovert, manusia yang sukakan manusia lain, suka berada dalam kalangan manusia, suka bercakap, suka express themselves. So mereka ini yang dalam kalangan mereka yang lebih tertekan berbanding dengan mereka yang berpersonality lebih introvert. Jadi jika kita cakap pasal isolation dengan versus connected kan. Jadi kalau anda rasa anda seorang yang social, so anda patut reach out to other people through your WhatsApp ke, ada WhatsApp call, ada Skype, ada macam-macam media yang kita boleh gunakan untuk hari-hari kita set. Okay, kita nak reach out to 3 person. Contohnya kan, saya nak reach out to adik-beradik ke, sepupu sepapat, kawan-kawan, kawan-kawan lama ke. Kita kan ada grup-grup WhatsApp daripada sekolah menengah, sekolah rendah, up to university, up to kerja lama. So now is the time for us to reach out to them. Okay, so jangan tunggu mereka yang call kita ke WhatsApp kita. Kita yang cari mereka. Supaya apa? Sebab kita nak manage our life during this MCO. Kita yang nak manage our emotion, our mind. Kita nak jadi tenang dan kita nak go on dengan kita punya life dengan lebih ceria dan tenang. Okay. Dalam untuk mereka yang duduk beramai-ramai dalam keluarga dan sebagainya, ibu bapa atau anak-anak sendiri, adalah baik jika kita dapat cari masa kita sendiri. Mungkin kita dah banyak berinteraksi dengan dalam keluarga, tapi dalam 24 hours tu mungkin kita cari dalam sejam atau setengah jam untuk kita duduk sendiri-sendiri dan membuat apa yang kita suka ataupun merawat hati kita, merawat pemikiran kita ataupun kulit kita, apa yang anda suka. So jauh daripada
ahli keluarga yang lain. So, itu saja tip perkongsian saya untuk hari ini untuk kita menangani kehidupan dalam MCO. Saya harap ianya bermanfaat dan boleh je share dengan orang lain jika sudi. Terima kasih, jumpa lagi.